Mari kita bersatu di dalam doa. 让我们一起来进入祷告。 Bapa kami di surga, di pagi ini kami datang kepadamu. 亲爱的天父上帝，今天早上我们来到你的殿里， Kami mau meninggikan Engkau. 我们要高举你， Kami rindu untuk mendapatkan hadirat-Mu melalui firman yang kami dengar di pagi ini. 我们渴慕透过今天你要传讲给我们听的话语，来享受你的灵格。 Bapa, di dalam hidup ini hanya firman-Mu lah yang menjadi pegangan hidup kami. 主啊，在我们的生命中，你的话语就是我们的指标。 Di tengah-tengah godaan dunia ini, kami tidak mau goyah. 在 Karena 这 kami punya Tuhan Yesus. 在这世界的诱惑里，我们不要动摇，因为我们有耶稣基督。 Berbicaralah kepada kami di saat ini Tuhan. 主啊，求你在这时候跟我们说话， Biar kami boleh belajar, kami boleh menjadi pelaku firman dan hidup kami sekali lagi diubahkan. 让我们能够学习你的话语，让我们能够学习行你的话语，并且我们能够成为你祝福众人的器皿。 Pakailah kedua hamba-Mu yang hina ini, yang dengan segala keterbatasan untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan detail. 主啊，求你使用你卑微的仆人，让我们能够好好的把你的话语很清楚的传讲出来。 Dan kami memohon Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah penghabar Injil ini. 我们求主圣灵帮助我们，让我们能够有你的动工。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你。 Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 奉靠主耶稣基督的名，我们感谢祷告， Amin. 阿明。 Pada suatu minggu, ada seorang pria datang ke gereja untuk beribadah. 有一个礼拜天，有一个男人，他到礼拜堂去敬拜。 Dia duduk di dalam dan ibadah itu dimulai. 就是当这个崇拜开始的时候， Pada waktu prelude dimainkan, dia mulai mengerutkan keningnya. Karena dia mendengarkan organis itu memainkan beberapa not yang salah. 这个人皱皱眉头，因为呢琴师打错了一个音符， Dan mulutnya bungkam selama masa pemujaan kepada Tuhan. 在崇拜的过程中，他都保持沉默。 Dan sering di dalam ibadah ini dia tidak konsentrasi. Karena HP-nya sering bergetar sehingga dia sering kali mengeluarkan HP-nya untuk melihat apa teks yang masuk ke dalam HP-nya itu. 他不能够集中精神，因为呢，他不断的在看那个手机，在打些什么字。 Dan selama khotbah, ia terus melihat arlojinya dan melihat kok lama banget, kapan selesainya. 在讲道的时候，他不耐心的、不断的看他的手表，要看什么时候结束。 Pada waktu mendengar firman dia merasa bahwa senang sekali karena firman itu bukan berbicara kepada saya ini orang benar. Firman itu berbicara kepada dia, itu seharusnya dia harus bertobat. 当他听到的时候，他觉得很高兴，因为他觉得神的话语不是像他说的，是像其他人说的，让他们要悔改。 Lalu tibalah waktu persembahan. 然后到了这个奉献的时候， Pada waktu kantong persembahan dilewatkan di hadapannya. 当这个奉献袋传到他面前的时候， Dia merasa bahwa si Aser itu sedang mengawasi dia untuk 他觉得 melihat berapa banyak uang yang dia persembahkan. 他觉得这个奉献袋的人正在注意他奉献多少钱。 Pada waktu nyanyian penutup dinyanyikan. 当这个这个敬拜完毕的时候，唱诗的时候， Dia menyelinap keluar dari samping pintu gereja. 他就从旁门慢慢的溜走。 Di perjalanan pulang dia bergumam kepada dirinya sendiri, ibadah ini adalah ibadah yang sangat membosankan sekali. 在回家的路程中，他就自言自语的说：“这个崇拜是非常的无聊， Banyak sekali kekurangannya. 有很多缺点， Aku tidak akan pernah datang lagi. 我不会再来了。” Lalu ada seorang pria lain lagi menghadiri ibadah yang sama. 另外一个男人，他也来到同样的崇拜。 Pada waktu lagu pertama pemujaan itu dinyanyikan, suci, 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 dia menyanyikan dengan hormat dan merasa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang suci dan aku ada di hadapanmu. 当他唱圣宰，当这个崇拜开始的时候，当他唱圣宰圣宰的时候，他以敬畏的心，他知道我们的神是圣洁的。
Dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa dan dia mengakui keberadaannya itu melalui doa pengakuan dosanya. 他知道自己的他知道自己是谁，而且他也知道自己一面唱一面认罪。 Ia mendengar khotbah dengan penuh perhatian dan bahkan dia mendengar firman Tuhan itu berbicara kepadanya dan menjawab pergumulannya yang sedang dihadapinya. 他很专心的听讲道，而且他认为神的话语正在向他各自说话。 Pada waktu kantong persembahan dilewati di hadapannya, 当这个奉献袋传到他面前的时候 di，dalam hatinya dia berdoa, Tuhan kiranya persembahan yang tak seberapa ini dapat digunakan untuk melayani yang membutuhkan. 他的心里就祷告说：主啊，虽然这个奉献没有很大，可是呢，求你帮助，让这个能够成为很多人的祝福。 Bahkan dia berpikir sendiri, apakah aku sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 他甚至想，是不是我已经把最好的献给主？ Pada waktu menyanyikan lagu penutup, dia menyanyikan dengan antusias sekali karena dia merasa dia diberkati di dalam ibadah itu. 当他唱尾曲的时候，他很火热，因为他觉得他非常的蒙福。 Ketika dia meninggalkan gereja, dia berkata kepada dirinya sendiri betapa indahnya ada di rumah Tuhan dan menikmati hadiratnya. 当他离开教会的时候，他自言自语的说：“他说这个崇拜多美好，我非常的享受。” Jemaat yang dikasihi Tuhan, keduanya pergi ke gereja yang sama pada hari Minggu yang sama. 弟兄姐妹们，这两个男人他去同样一个礼拜堂，在同样的一个礼拜天， Tetapi mengapa pengalaman masing-masing orang di tempat yang sama itu bisa sangat berbeda? 可是为什么两个去同样的一个地方，他们的反应是不一样呢？ Apa yang mereka cari di dalam kehidupan ini? 他们在寻找什么？ Apa yang kita cari juga di dalam kehidupan ini? 我们在寻找什么？ Apa yang kita kejar di dalam kehidupan ini? 我们在追求什么？ Kita menikmati diri sendiri atau menikmati kehadiran Tuhan di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. 我们是要自我享乐，还是我们正在等待主耶稣第二次再来的时刻？ Mungkin ada orang yang merasa kedatangan Tuhan Yesus itu masih lama, tidak tahu kapan. 可能有人认为说，主耶稣再来的时刻还很久，不晓得什么时候。 Yang penting di zaman ini, di masa ini adalah menikmati hidup saya dulu. 可是最重要的是现在，现今我要先享受。 Beberapa minggu ini kita membahas tentang penjelasan Tuhan Yesus akan kerajaan surga melalui beberapa perumpamaan. 这几个礼拜我们都在讨论关于主耶稣，以几个比喻来形容天国。 Perumpamaan hari ini merupakan perumpamaan terakhir di dalam kumpulan perumpamaan yang Matius kumpulkan di dalam pasal 13 ini. 今天呢，是在这个马太福音13章里面，马太所收集的比喻里面的最后一个比喻。 Dan perumpamaan ini berbicara tentang akhir zaman nanti. 这个比喻呢，形容末世的时刻。 Bagaimana keadaan pada akhir zaman nanti? 弟兄姐妹们，末世会是什么样呢？ Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. 请大家打开圣经马太福音第13章第47到50节。 Matius pasal 13 ayat 47 sampai 50. 马太福音13章第47节到50节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, Alkitab berbahasa Indonesia sehari-hari. Apabila Allah memerintah, keadaannya diumpamakan dengan jala yang ditebarkan ke danau, lalu mendapat bermacam-macam ikan. Sesudah jala itu penuh, jala itu diangkat ke darat oleh nelayan-nelayan. Kemudian mereka duduk dan memisah-misahkan ikan-ikan itu. Yang baik disimpan dalam tempayan dan yang tidak baik dibuang. Begitulah halnya pada hari kiamat. Malaikat-malaikat akan pergi memisahkan orang-orang jahat dari orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kemudian orang-orang jahat itu dibuang ke dalam tungku berapi. Disitulah mereka akan menangis dan menderita. 马太福音第13章47到50节，天国又好像网撒在海里，鸡笼各样水族，网聚满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的收在器具里，将不好的丢去了。
世界的末了也要这样，天使要出来，从一人中把二人分别出来，丢在火炉里，在那里必要哀哭切齿了。 Dari perikop yang kita baca ini menggambarkan akhir zaman itu seperti nelayan yang mengumpulkan tangkapan di dalam pukat. 刚才我们所读的话语告诉我们，这个末世就像渔夫集拢各样的水族在这个网里。 Bapak Ibu sekalian, apa itu pukat? 弟兄姐妹们，所谓的网或者是拖网是什么？ Pukat itu adalah satu jala yang besar yang di atasnya diberi pelampung-pelampung. 这个拖网就是一个大网，上面呢挂着这个浮标， Dan bagian bawahnya itu dikasih pemberat supaya bisa masuk ke kedalaman laut. 下面呢吊着鸭仔物或苗，这样的话呢，网才能够进到海底。 Nelayan memasang pukat itu di laut untuk menjebak ikan-ikan yang berenang sepanjang malam itu. 这些渔夫呢，他就是把网撒在这个海里，目的就是要诱捕整夜正在游泳的鱼。 Setelah pukat itu disebarkan, nelayan itu akan tinggalkan pukat itu, dia akan kembali. 他们撒网后，他们就离开，然后隔天他们才倒回来。 Setelah jangka waktu tertentu dia akan kembali menarik pukatnya dan membawanya kembali ke daratan. 到了一段时间，他们又回到岸里，又回来，然后呢，把这个拖网把它拉回陆地。 Waktu ditarik ke darat, apakah semua ikan yang ada di pukat itu diinginkan oleh nelayan? 当他们把网拉到岸上的时候，是不是里面的都是他们所要的水族呢？ Tidak. 没有， Ada macam-macam isi yang terjaring di dalam pukat itu. 在这个拖网里面有种种的东西， Ada bermacam-macam jenis ikan. 有各种各样的鱼， Barang-barang yang dibuang manusia ke dalam laut juga terjaring di 有 dalamnya. 一些是人们扔进海里的废物。 Kemungkinan seperti pada zaman sekarang ini banyak sampah plastik yang juga terjaring di dalamnya. 就好像现今，有一些人呢，他们会扔这些塑料的废物， Sehingga pada waktu pukat itu dikumpulkan, nelayan itu akan memilih-milih hasil yang ditangkap pukat itu. 所以呢，当他们集拢这个网里的水族的时候呢，他们就会拣选好的， Ikan-ikan yang baik itu akan dimasukkan ke dalam satu keranjang, sedangkan ikan yang tidak baik itu akan dibuang. 好的鱼他们会放在一个大篮子里，然后不好的呢，他们就丢到海里。 Di dalam bahasa Yunani, ikan yang tidak baik itu berarti ikan yang busuk atau ikan yang tidak bisa dimakan. 在希腊文，所谓不好的鱼就是已经腐烂的鱼，就是不能够吃的鱼。 Sampah yang terjaring juga akan dibuang. Sampah yang terjaring juga akan dibuang. 而且呢，那些垃圾他们也要把它丢掉。 Nah, cerita akan ikan ini memberikan kepada kita satu gambaran apa yang akan terjadi pada akhir zaman itu. 这个比喻告诉我们，就是末世的情况是如何。 Pada saat itu akan ada pemisahan antara orang benar dan orang jahat. 那时候呢，就会有隔离，就是一人跟二人分 Orang 别。 munafik dan orang Kristen sejati akan dipisahkan pada saat itu. 那些假冒为善的人会与这个义人，就是好的真正的基督徒分开。 Para malaikat akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. 他们会这个积极那些义人，然后把那个二人丢掉。 Orang benar akan dibawa masuk ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan. 义人他们会带进这个主的喜乐里， Bagaimana orang jahat? 然后坏人或者是恶人怎么样呢？ Orang jahat akan dihancurkan dan dihakimi oleh Tuhan. 他们会被毁灭，而且会被审判。 Di sini dikatakan orang benar. 在这里说义人， Nah, apa artinya kenapa dia tidak memakai kata orang baik? 这里 Bapak Ibu 说 sekalian. 义人，为什么不是说好人呢？ Ada bedanya antara orang baik dan orang benar? 义人跟好人有差别吗？ Ada. 有， Misalkan 比如说 orang baik belum tentu benar. 义人，好人好人不一定是义人。 Nah, gimana ngomongnya gitu ya? Nah, misalkan aku melakukan hal baik, yaitu aku membantu orang miskin. 比如说我是一个好人，我帮助穷人， Baik? 好吗？ Baik sekali. 很好。
Tetapi uang yang aku pakai itu adalah uang dari penipuan, uang dari korupsi. 可是呢，我用的钱是用这个我欺骗别人得来的钱，我是贿赂得到的钱， Apakah itu benar? 这样是对吗？ Tentu tidak benar. 这个当然 Nah, 不 bila 对不义。 tiba hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tidak ada lagi kesempatan bagi orang jahat untuk menyesali keadaannya. 当主的日子到了，那恶人没有机会悔改了， Karena semuanya sudah terlambat. 全部都太迟了。 Ini menjadi peringatan yang keras bagi kita bahwa kesempatan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan sangat terbatas waktunya. 现在就是我们能够悔改，能够过着讨神喜悦的日子，而且时间是非常的有限。 Ketika tiba waktunya, maka malaikat Tuhan akan mengumpulkan semua orang benar dan membuang semua orang jahat. 当时间到了，那主的使者他会把好人，就是义人聚在一起，然后他把恶人又放在一边。 Kadang kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita yang real, yang nyata, kita melihat bahwa ada orang-orang yang hidup seenaknya. 有时候呢，在我们现实的生活里，我们看有一些人，他们随心所欲的过着他们的生活， Mereka berbuat jahat seenaknya. 他们随意的犯罪， Ini itu seenaknya, tetapi kenapa hidupnya baik-baik saja? 他随便的过日子，可是为什么他还是好好的呢？ Kenapa orang jahat itu makin berjaya, makin kaya, makin berhasil? 为什么这些恶人反而更成功，更过着更好的生活呢？ Kita gemas sekali dengan orang yang menipu kita. 我们有时候看了，我们就很恼火。 Dia berjanji akan melakukan kerjasama dalam usaha dan kita sudah memberikan uang kita untuk diinvestasikan ke dalam usahanya. 比如说，我们跟一个人，我们跟他已经有了约，我们已经把我们的钱投资在他的这个公司里。 Ternyata dia menipu kita, ia melarikan uang kita. 原来呢，这个人是骗子，他骗了我们的钱，他拿走我们的钱。 Kita kesal, akhirnya kita lapor ke polisi. 我们很生气，然后我们去报警。 Ternyata di pengadilan ia memenangkan perkaranya lagi. 可是到了这个法庭的时候， Dia menang karena dia punya kekuatan. 结果呢，他打赢了官司，因为他有背山， Dan hidupnya baik-baik saja. 然后他还是好好的过日子。 Kita mungkin punya pemikiran seperti itu, lalu katakan Tuhan itu tidak adil. 我们可能会向主说：“主啊，这很不公平啊！ Orang itu jahat sampai ke tulang-tulang tetapi hidupnya baik-baik saja. 这个人坏到入骨了，可是为什么他还是好好的呢？ Aku juga mau belajar seperti mereka. 我也要像他一样， Untuk apa aku hidup jujur? 干嘛的？我要诚实。 Untuk apa saya hidup tetap susah dan miskin sedangkan orang lain melakukan ini dan itu yang jahat itu dan mereka fine-fine aja. 干嘛的？我还是辛辛苦苦的过活，我还是贫穷，而他们呢？他们还是好好的啊。” Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mempunyai pikiran seperti itu, saya minta Anda pulang baca Mazmur pasal 73. 亲爱的弟兄姐妹们，如果你们有这样的思想，请你们再重读诗篇第73篇。 Saya ingin katakan bahwa kehidupan mereka itu tidak baik. 我要告诉你们，他们的生活并不是好好 Suatu 的。 hari akan ada penghakiman 有一天一定有审判， dan ia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. 而且这个人要在主的面前负责任。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， ada waktunya. 是有时候的。 Jangan berpikir orang itu baik-baik saja karena waktu itu pukat belum ditarik kembali. 我们不要以为那些人过得好好的，因为那个拖网还没有拉上来。 Pada waktu pukat ditarik, maka akan dipisahkan sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. 当这个拖网拉上来的时候，我们所做的一切，我们要向主负责。 Kalau kita adalah murid Kristus yang sejati, kita 如果我 akan 们 masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Allah. 如果我们是主耶稣基督的真正的门徒，那我们会与耶稣基督同在天国里。 Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu adalah baik adanya. 亲爱的天父，亲爱的弟兄姐妹们，我们的上帝是很好的。 Saya美 percaya 善的。 Tuhan tidak mau satu orang pun masuk ke dalam neraka. 我相信上帝不要有一个人灭亡，
Hal ini terbukti dari tulisan di Yeskiel pasal 18 ayat 23. 我们可以从以斯帖第8章第23节这么说，18章23节这么说。 Tuhan bertanya, apakah menurutmu bahwa aku suka melihat orang jahat mati? Tentu saja tidak, aku hanya ingin mereka berpaling dari jalan jahat mereka dan hidup. 二人死亡，其是我喜悦的吗？不是喜悦，他回头离开所行的道而存活吗？ Di 2 Petrus pasal 3 ayat 9 di sana dikatakan, Tuhan tidak ingin ada yang binasa sehingga dia memberi lebih banyak waktu bagi semua orang untuk bertobat. 彼得后书3章9节，主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。 Dan di dalam Lukas juga mencatat di pasal yang 19 ayat 41 bagaimana Yesus menangisi Yerusalem karena orang-orang tidak mau bertobat. 在路加福音第19章41节，我们看到耶稣为耶路撒冷城哭泣，因为住在那里的人都不悔改。 Di Matius pasal 25 ayat 41 di sana memberitahukan kepada kita bahwa neraka tidak diciptakan untuk manusia, tetapi dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 马太福音25章41节告诉我们，地狱不是为人预备的，而是为魔鬼和他的使者预备的。 Tuhan itu begitu baik kepada manusia, 我们的上帝是对人类很好， tetapi manusia memilih untuk lepas daripada Tuhan. 可是人类选择离开主。 Kita kembali lagi kepada ayat 50. 我们再看第50 Di sana 节， dikatakan, Yesus berkata bahwa orang fasik akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, di mana satu-satunya bunyi adalah tangisan dan kertakan gigi. 耶稣说，二人会被丢在火炉里，所以我们唯一听见的就是哀哭切齿的声音。 Itu berarti bahwa tidak hanya ada erangan dari orang-orang dalam siksaan, tetapi juga kertakan gigi. 这意味着不只是听见那些在受苦的人的吟声，切齿也意味着那些还在抵挡神的人。 Itu mengacu pada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Tuhan. 这些人，他们是抵挡神。 Pernah melihat orang yang marah sampai mengertakkan gigi itu? 你们曾经看过一个人，他很生气，咬牙切齿吗？ Dia sampai sedemikian emosi, tidak bisa mengontrol, sehingga giginya menggertak. 他的情绪，他这么恼怒，他不能够控制自己，结果呢，他就咬牙切齿。 Begitulah orang-orang yang dihukum di neraka tersebut. 那在地狱里的人，他们也会像这样的，在痛苦到咬牙切齿。 Yesus berbicara banyak tentang neraka karena ia ingin agar orang-orang memahami kenyataan akan adanya hukuman kekal. 耶稣他谈论很多有关于地狱的情况，他就是希望说人类不要承受这个永恒的 Dia 惩罚。 ingin manusia tahu kalau mereka mati, kalau kamu tidak hidup benar, kamu akan menghabiskan kekekalan di satu tempat yang sangat sengsara sekali. 他要人们知道，当他们不在了，他们会存留在一个非常痛苦的地方。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， mana yang kita pilih? 我们要选择哪一个呢？ Kita mau ke surga bersama dengan Allah Bapa di surga atau memilih untuk menuju ke neraka? 我们要选择与我们的天父上帝在天堂呢，还是我们选择要下到地狱？ Pukat belum ditarik kembali. 我们的拖网还没有被拉， Bukan berarti tidak akan ditarik. 并不表示说不会拉。 Tetapi selagi masih belum ditarik, 可是趁这个拖网还没有被拉上岸的时候， apakah Anda percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? 是否你已经信主，接受主耶稣基督成为你的救主 Pintu 呢？ keselamatan itu masih terbuka buat Bapak Ibu sekalian. 现在救恩之门还为你们开着， Apakah kamu masih dengan keras hati menolak Tuhan Yesus? 是不是你们还是硬着心肠拒绝主耶稣呢？ Saya ingin menantang Anda untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. 我很希望你们都能够接受主耶稣成为你们的各自的救主。
Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda katakan, aku sudah orang yang percaya. 亲爱的弟兄姐妹们，可能你们说我已经信主了 Tetapi tolong tanya, apakah ada orang Farisi di gereja Tuhan? 啊，请问是不是在主的教会里还是有法利赛人？ Masih ingat perumpamaan tentang lalang dan gandum? 你们还记得吗？麦子跟稗子的比喻， Lalang dan gandum itu ada bersama-sama di dalam gereja. 这个麦子跟稗子都在教会里。 Di dalam gereja banyak orang Kristen yang tidak pernah berubah karakternya. 在教会还是有一些基督徒，他们的性格还没有改变。 Mereka beribadah di gereja, mereka belajar untuk berbicara serta berperilaku seperti orang Kristen. 他们在教堂里面有敬拜，他们学习基督徒如何的言语行为。 Mereka tahu semua istilah yang dipakai oleh orang Kristen dalam percakapan sehari-hari mereka. 基督徒谈话的时候所用的用词，他们都知道。 Mereka sudah dibaptis dan bahkan ikut dalam perjamuan kudus. 他们已经受洗，甚至他们也接受这个圣餐。 Mereka melakukan segala yang dilakukan oleh orang Kristen, namun tidak ada perubahan dalam hidup mereka. 虽然他们是基督徒，他们只是单基督徒，他没有一个表现， Mereka masih tetap seperti yang dulu. 他们还是以前的他们。 Jauh di dalam hati mereka itu tidak pernah ada komitmen untuk menyerahkan hidup mereka itu kepada Tuhan. 在他们最低的这个内心里，他们不要把自己献上给主，让主来统治他们的生命。 Mereka adalah orang-orang yang belum lahir baru, yang belum diubahkan. 他们呢还没有被神所改变。 Secara sederhana kita katakan mereka itu adalah orang non-Kristen yang berpenampilan seperti orang Kristen. 这些人呢被称为就是像基督徒的非基督徒。 Satu-satunya perubahan adalah dari segi penampilan mereka saja. 唯一可以看见的就是他们的外表。 Seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 23 ayat 27 itu mereka adalah bagaikan kuburan yang dilabur putih. 就像主耶稣说的，他们就像这个坟墓用这个粉笔来粉刷。 Dalam hatinya mereka penuh dengan kebusukan, namun di luarnya mereka dicat dengan kapur putih. 他们的心里面腐败，可是呢，他们的外表呢就用这个粉刷。 Ada banyak orang yang masuk Kristen namun tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. 有一些人他们进了基督教，可是他们的行为跟非基督徒是一样的， Karena di dalam hatinya mereka tidak pernah berubah. 因为他们的心里还没有改变。 Mereka adalah orang-orang yang menimbulkan kerusakan besar bagi gereja. 他们对教会造成很大的损 Tidak 坏， menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. 他们并没有见证主耶稣基督在他们的生命里。 Mereka lebih buruk dibandingkan dengan orang non-Kristen karena setidaknya orang-orang non-Kristen tidak berpura-pura tampil benar, tampil religius. 他们比非基督徒还更差劲，为什么呢？这些非基督徒他们没有假冒为善，他们没有假装成为义人，好像很好的一切外表。 Akan tetapi banyak orang yang menyebut dirinya Kristen memiliki tampilan luar seperti orang Kristen yang religius. 有一些人，他们自称为基督徒，他们的外表看起来他们是虔诚的基督徒， Mereka berjalan berkeliling membawa Alkitab. 他们到处走，带着圣经， Mereka beribadah ke gereja. 他们到教会敬拜， Mereka berbicara seperti orang yang tak beragama. 他们 Mereka berbicara seperti orang yang taat beragama. 他们讲话好像是那些很遵行主的话语的人， Namun di dalam hatinya mereka itu penuh dengan kebusukan. 可是，在他们里面，他们的心底，他们已经腐烂了。 Jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pukat belum ditarik. 这个拖网还没有被拉， Kapan ditarik kita belum tahu. 什么时候被拉，我们还不晓得。 Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita tidak tahu 我 kapan. 们不知道主耶稣第二次再来的时候是哪一个时候。 Tetapi suatu pukat itu ditarik dan dipisahkan antara orang yang baik dan orang yang jahat. Kita tidak punya kesempatan untuk bertobat lagi. 可是当拖网被拉到岸上的时候，那个时候我们已经来不及悔改了。 Pada waktu pemisahan itu terjadi, dibuang dan tidak ada harapan lagi.
当一人跟二人分离的时候，这些二人已经被丢进永恒的这个苦难了。 Tetapi sebelum pukat ditarik, kita masih punya kesempatan untuk bertobat. 拖网未被拉上的时候，我们还有机会悔改。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹们， apa yang kita cari dalam hidup ini? 在我们的生命里面，我们寻找的是什么？ Kita mencari Tuhan nggak? 我们是否 Kita 有 hidup 寻找上帝？ benar di hadapan Tuhan nggak? 是不是我们这个活在主的面前，就是我们是不是被神称为是义人？ Pada waktu pukat ditarik, malaikat-malaikat memisahkan antara yang baik dan yang jahat. 当这个拖网被拉的时候，那天使把义人跟二人分开。 Biarlah pada waktu itu kita akan mendengar suara Tuhan berkata, masuklah hambaku yang setia. 愿那个时候主跟我们说：“进来吧，我的这个信实的我信实的仆人。” Itulah yang kita cari. 这就是我们所找的。 Kita tidak perlu iri dengan orang yang tidak taat kepada Tuhan dan hidupnya baik-baik saja. 我们不要这个妒忌那一些他们不行主的话语而过得好好的人。 Kita tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. 我们不需要跟他们比较。 Kita nggak usah iri dengan orang yang punya mobil bagus, sedangkan kita punya motor yang jelek. 我们不需要羡慕他们用好的这个豪华的轿车，而我们是用这个很丑陋的摩托车。 Karena semua yang kita miliki dunia ini cuma sementara saja. 因为我们在世界上所拥有的只是暂时的， Yang kita kejar adalah kekekalan bersama dengan Allah Bapa. 我们所追求的是以天父的永恒。 Pada waktu pukat ditarik, Tang tidak ada jaga. kesempatan lagi. 当拖网被拉的时候，已经没有机会了。 Waktu itu kita cuma menunggu Allah Bapa muka dengan muka berhadapan dan Allah mengatakan, masuklah hambaku, anakku yang setia. 当我们面对面与主相近的时候，我们很希望他说：“进来吧，我忠心好的仆人。” Dan kita menikmati kekekalan di dalam kemuliaan Allah. 我们在主的荣耀里享受他的永恒。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， bertobatlah selagi masih ada kesempatan. 悔改吧，现在还有机会。 Taatlah kepada firman Tuhan. 我们应该遵行主的话语， Hiduplah berdasarkan firman Tuhan. 我们照做主的话语而行。 Biarlah Tuhan yang menguasai dan memerintah di dalam hidup kita. 愿主能够满足我们， Karena 他统治我们的生命。 Karena kita diciptakan untuk menyembah kepada Dia saja. 因为他创造我们，就是为了要我们能够敬拜他。 Di dalam hidup ini tidak ada yang kita cari selain Tuhan. 在我们的生命里，没有其他我们要寻找的。 Seperti satu lagu ini yang di sana dikatakan, saya bacakan dalam bahasa Mandarinnya, Civenan terjemahin Indonesia ya. Di sana dikatakan, 我属于你，你是我永远的福分。 Di sini dikatakan bahwa aku milikmu, engkau adalah milikku yang kekal. 只想日夜在你殿中献上敬拜。 Aku hanya berharap bisa siang dan malam beribadah kepadamu di rumahmu. 定睛在你的荣美， Mataku akan melihat keindahanmu. 世上一切变暗淡，除你以外，我还能有谁？ Dunia kelihatan menjadi gelap gulita, menjadi redup. Hanya engkau saja yang kecuali engkau, siapakah milikku? Biarlah ini menjadi doa kita di pagi ini. 愿这首诗歌成为我们的祷告。 Dan kita adalah milik Tuhan, biarlah hidup kita itu betul-betul menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. 我们是属神的，愿我们的生命能够荣耀他， Biarlah kita menjadi murid Kristen yang sejati. 让我们能够成为一个真正的基督门徒。 Bapak Ibu sekalian, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita bertobat 让我们悔改， selagi ada kesempatan. 趁还有机会的时候。 Saya ingin mengajak, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di pagi ini. 弟兄姐妹们，让我们一起来唱这首诗歌 Dan，biarlah 成为 ini- 我们的祷告。 Dan biarlah lagu ini menjadi doa kita, persembahan kita kepada Tuhan dan tekad kita kepada Tuhan. 愿这首诗歌成为我们的祷告，成为我们的奉 Kita 献。 mau sepenuh hati mencintai Tuhan.
我们一心一意的爱他。我属于你，你是我永远的份，只想日夜在你殿中献上敬拜，宁静在你的荣美，世上一切别难担，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的份，只想日夜在你殿中献上敬拜，宁静在你的荣美，世上一切别难担，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能是我力量，让我更多爱你？我那么不相信，这想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。Mari kita berdoa. 让我们一起来进入祷告。 Bapa, inilah tekad kami di hadapan-Mu. 亲爱的天父上帝，这就是我们在你面前的节制。 Kami ini milik-Mu Tuhan. 我们是属你的， Kami tidak mau ke tempat lain, kami hanya mau datang kepada hadirat-Mu. 我们不要到其他处，我们要来到你的灵格前， Kami mau hidup di hadapan-Mu. 我们要活在你的面 Kami 前， mau hidup menjadi anak Kristus, anak Tuhan yang sejati. 我们要成为一个真正的主的儿女。 Kami mau hidup ini memuliakan nama-Mu 我 Tuhan. 们要我们的生命荣耀 Kami 你， mau pegang tangan-Mu selama perjalanan kami di dunia ini sampai satu hari kami ketemu Engkau Tuhan. 在我们还活在世上的时候，我们要紧紧的抓住你，与你同行。 Kami tidak mau dunia ini. 我们不要这世界， Kami tidak mau kemewahannya. 我们不要， Karena ini semua adalah sementara saja. 我们不要暂时的。 Yang kami kejar adalah kekekalan bersama dengan Engkau Tuhan. 我们所追求的是与你的永恒。 Biarlah kami semakin mengasihi Engkau. 愿我们能够一心一意的爱你。 Pada tumpukan ditarik, 当拖网被拉的时候， kami mendapatkan Engkau mengatakan kepada kami, masuklah hambaku yang setia. 我们很希望当这个拖网被拉的时候，你向我们说：“进来吧，我忠心的仆人。 Inilah kerinduan kami Bapa. ”主啊，这就是我们的渴慕。 Kami tahu itu tidak mudah. 我们知道这不容易， Tapi kami mau belajar, kami mau terus berpegang kepada tangan-Mu dan kami mau menjalani hidup ini berdasarkan firman-Mu. 可是我们要学习，我们要紧紧的抓住你的话语，我们要活在你的话语里。 Kuasailah kami Tuhan. 主啊，求你 Terima 管 kasih 理， Tuhan. 求你控制管理我们。感谢主， Kami bersyukur dan berdoa demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们感谢祷告是奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。